terangkan ni apa isi yang perlu ada dekat dalam slide korang. Okay. So saya akan terangkanlah macam mana pula cara nak buat slide yang baik. Okay, so untuk buat slide yang baik ni dia ada perkara yang perlu dielakkan dan ada perkara yang perlu awak belajar. Okay, kita tengok ya, apa perkara yang kita perlu elakkan. Yang pertama, elakkan daripada menggunakan background berwarna putih. Okay, kenapa kita perlu elakkan guna background berwarna putih ni? Fatin Nur Ain. Ada tak Fatin? Ya, sir. Awak rasa kenapa kita kena elakkan daripada guna background putih? Untuk bagi nampak perkataan, gambar rajah, Oh, so tak boleh guna warna putih lah. tak pasti ya, sir. Tak pasti. Okay, tak apa. Nanti saya akan terangkan ya. Okay, Okay. jangan meletakkan image animasi dalam presentation. Wise. Yes, sir. Animasi dalam presentation. Apa rasa? Tak nak bagi nampak melampau. Melampau lah. Oh. Apa? Image animasi. Macam tulisan tu dia boleh gerak-gerak, tukar tulisan lain macam tu ke? Oh, bukan. Nama dia kita animasi lah. Tapi kalau image animasi ni macam awak letak gambar rama-rama bergerak-gerak, awak letak gambar berlari, tak boleh lah. Tak nampak profesional lah. Okay. Image animasi ni dalam tu lah, dalam pembentangan tu lah, dalam slide. Boleh letak gambar rama-rama boleh, tapi jangan letak nanti saya akan terangkan kenapa tak boleh. Okay. Terima kasih. Okay, seterusnya elakkan daripada menggunakan bunyi-bunyi yang tidak berkenaan. Kasim. Saya, sir. Kenapa tak boleh letak bunyi-bunyi ni? Tak tahu lah, sir. Tak tahu. Awak rasa sesuai tak kalau tengah-tengah present tiba-tiba ada bunyi horn kereta? Sesuai tak? Tak, sebab dia mengganggu, sir. Okey. Okey, terima kasih. Seterusnya jangan tulis terlalu panjang. Raizia ni ada? Ada, sir. Raizia ni kenapa tak boleh tulis terlalu panjang? Sebab nanti makan masa nak present. Makan masa? Lampau panjang masa tu. Oh, okey. Tak apa. Nanti saya terangkan juga. Okey, seterusnya elakkan daripada menggunakan saiz tulisan yang terlalu kecil. Okey, yang ni rasanya semua tahulah. Seterusnya jangan paparkan terlalu banyak isi sekaligus. Okey, saya terbaca dulu. Seterusnya jangan menggunakan terlalu banyak animation. Ya, animation ni adalah tulisan yang bergerak-gerak tu lah. Okey, kita pergi satu persatu. Elakkan daripada menggunakan background berwarna putih sahaja. Kenapa? Okey, yang pertama sebab kelihatan tidak bersedia dan membuat kerja pada saat akhir. Ya, kalau awak buat warna putih je, nanti panel yang tengok tu dia akan expect awak ni macam buat kerja saat akhir. So kat situ akan bagi impression yang tak elok lah. So kalau boleh background tu buat yang paling kurang ada color kat belakang. Ya, color nanti saya akan tunjukkan. Lepas tu kalau buat background bercolor, jangan awak buat slide pertama warna merah, slide kedua warna biru, slide ketiga warna kuning. Dia tak boleh warna-warni lah, ya. Nanti saya akan ajar awak macam mana nak buat background untuk sama untuk setiap slide, ya. Awak boleh customize sendiri macam mana nak buat background tu. Contohnya macam awak tengok yang saya buat ni. Ini adalah customize yang saya buat sendirilah. Okey, seterusnya seterusnya dia tidak kelihatan profesional dan tidak mempunyai daya tarikan. Ya, kalau tengok putih je memang bosanlah. Tetapi elakkan guna latar belakang yang terlalu gelap atau terlalu terang. Ya, sebab kalau terlalu gelap nanti dia akan
tak boleh baca lah slide tu. Ya, ataupun kalau terlalu terang dia akan menyebabkan sakit mata. Ya, kalau awak buat background warna merah, tulisan pula warna hijau, nanti dia terlalu sakitkan mata lah untuk kita tengok slide tu. Okey. Yang kedua, jangan meletakkan imej animasi dalam presentation anda. Ya, imej animasi ni macam gambar yang bergerak-gerak tu ya. Jangan letak gambar yang gerak-gerak. Kenapa? Dia akan mengganggu konsentrasi penonton. Ya, nanti penonton tu sibuk tengok orang berlari-lari kat dalam slide awak tapi dia tak dapat fokus dekat apa yang awak sampaikan lah. Okey, seterusnya kanak-kanak kecil sahaja yang suka. Okey, animasi-animasi ni kalau awak buat slide ni nak present dekat budak-budak sekolah rendah ke, budak tadika ke okey. Tapi kalau untuk bidang kerja awak ni tak sesuai lah letak animasi. Okey, seterusnya elakkan daripada menggunakan bunyi-bunyi yang tidak berkenaan. Ya, seperti bunyi horn kereta lah. Ya, setiap kali awak tekan je dia keluar bunyi horn kereta. Tak sesuai lah. Kenapa ya? Kerana dia kelihatan tidak profesional. Itu yang pertama. Yang kedua, penonton akan rasa terganggu. Ya, yang ketiga, tidak akan dapat menyampaikan mesej presentation yang baik. Okey, seterusnya jangan tulis terlalu panjang. Tulis isi penting sahaja dan terangkan dengan lebih lanjut. Okey, kenapa? Anda akan membaca apa yang ditulis di skrin projektor. Okey, kalau awak tulis panjang nanti, sebenarnya awak akan terlalu fokus untuk baca apa yang awak tulis dekat slide tu. Ya, nanti selain daripada awak sibuk membaca, penonton pun akan sibuk membaca. Jadi dia tak dapat dengar lah apa yang awak tengah cakap. Ya, sebab sama-sama tengah membaca kat slide tu. Ya, lepas tu nanti akibatnya presentation akan jadi bosan. Okey. So tulis panjang ni sebenarnya tak adalah bazir masa. Awak tulis isi penting je, lepas tu awak bazirkan masa dengan terangkan isi-isi penting tersebut. Ya, jangan nanti awak baca je lepas tu nanti awak tunjuk buntut dekat presenter. Lepas tu jadi tak menarik lah. Sebab membaca dengan menerangkan ni adalah benda yang berbeza lah. So kalau awak baca je, lama-lama nanti panel pun akan jadi bosan lah. Okay. Seterusnya, elakkan daripada menggunakan saiz tulisan yang terlalu kecil. Ya, dia akan menyukarkan penonton untuk membaca. So kalau awak tengok slide yang saya buat ni, saiz dia adalah saiz 28 ya. Minimum kena guna saiz 28 untuk tulisan yang bahagian bawah ni. Untuk tulisan yang bahagian bawah ni, minimum dia adalah saiz 28. Untuk yang bahagian atas ni awak boleh guna besar lagi. Contohnya seperti saiz 50 ke, 40 lebih ke. Untuk tajuk awak boleh letak besar, 40 ke atas. Dan untuk tulisan isi ni letak saiz minimum 28. Jangan lebih kecil daripada 28, nanti susah nak baca lah. Okey, seterusnya jangan paparkan terlalu banyak isi sekaligus. Okey, contohnya macam saya tengah buat ni ya. So saya tekan slide ni, so semua isi ada kat dalam slide ni. So tak elok lah, ini contoh yang tak elok, jangan ikut lah. Okey, penonton anda akan sibuk membaca. So bila saya tekan slide ni, mesti awak tengah sibuk membaca. Okey, seterusnya penonton mudah rasa penat kerana terfikir terlalu banyak perkara yang perlu mereka dengar. Dan seterusnya, gunakan custom animation. Ya, animation ni maknanya awak keluarkan satu persatu lah. Contohnya, first awak keluarkan isi pertama dulu. Ya, penonton anda akan sibuk membaca. So keluarkan point ni dulu, terangkan dulu apa dia mengenai point tersebut. Dah habis terangkan baru pergi keluarkan point yang seterusnya. Maknanya jangan keluarkan semua point sekaligus. Ya, kerana nanti awak baru terangkan point yang pertama, panel dan penonton dah baca sampai point yang ketiga, keempat, kelima. Jadi diorang tak fokus satu benda. Lagi satu, kalau banyak sangat nanti diorang akan rasa bosan lah. Okay, seterusnya jangan gunakan terlalu banyak animation. Okay, animation ni maksud dia tulisan tu lah. Sama ada nak masuk daripada, tulisan tu nak masuk daripada bawah ke, nak masuk daripada tepi ke, daripada atas ke, tiba-tiba muncul ke, itu maknanya animation lah. Kenapa? Presentation kelihatan tidak seragam. Kalau awak nak guna animation, saya galakkan guna animation lah. Guna satu atau dua animation sahaja. Kalau semua nak masuk daripada bahagian bawah, maknanya dia daripada bawah naik ke atas, so guna satu je. Jangan yang isi pertama ni awak masukkan dia ikut daripada bawah. Lepas tu isi kedua masuk daripada kanan.
isi ketiga masuk daripada kiri. So tak nampak huru-hara lah. Presentation akan kelihatan huru-hara. Okay, faham tak isi yang saya terangkan tadi? Faham sir. Faham Okay, kalau faham, seterusnya saya nak terangkan apa perkara yang perlu awak pelajari. Ya, ada orang yang dah power dengan gunakan slideshow ni. Ada yang baru merangkak-rangkak, ya. Ada yang baru tahu basic. Okay, so saya perkara yang paling penting yang awak perlu belajar adalah master slide. Pernah dengar tak master slide? Tak sir. Pernah dengar? Syed Akmal, Ya sir. pernah dengar tak slide master? Master slide? Belum lagi sir. Belum lagi. Belum. Okey, jadi saya akan terangkan dia apa tu master slide. Okey, yang kedua adalah memasukkan image gambar dan klip video. So awak kena tahulah macam mana nak masukkan gambar dengan video dekat dalam slideshow. Ketiga, cara nak guna slide transition. Yang keempat, cara nak gunakan animation. Yang kelima, gunakan slideshow. Okey, kita akan tengok dulu master slide. Ini adalah master slide. Okay, kalau awak nak pergi ke master slide ni, lepas awak buka PowerPoint, awak pergi dekat view, atas tu ada view ya, ada tab view kat atas tu. Okay, lepas awak dah klik dekat view tu, dia akan keluar kat situ, bawah tu adalah slide master. Okay, saya akan tunjukkan contoh. Okay, nampak tak slide kosong ni? Nampak sir. Okay, ni adalah slide kosong. Okay, so kalau awak tengok dekat atas ni, ada tab view. Tekan tab view ni. Okay, dia akan keluar lah. Lepas tu kat sini awak tengok ada slide master. Okay, so awak klik slide master ni. Okay, slide master ni adalah untuk awak awak boleh customize awak punya slide sendirilah. Kenapa? Sebab kalau, okay, saya keluar sini dulu. Kalau awak pergi dekat home ni, ya, dekat new slide ni, ini adalah slide kosong lah yang Windows dah sediakan. Ya, ada title slide, section header, to content, comparison, title only. Ini adalah slide kosong yang dah disediakan. So awak boleh customize sendirilah macam mana nak customize tu ya. So cara nak customize dia, pergi dekat master slide tadi. Pergi kat view, slide master. Okay, so pergi yang atas sekali lah. Okay, yang atas sekali ni adalah kepala dia. So yang bawah ni tadi adalah anak-anak bawah dia lah. Okay, so awak boleh setting dekat sini. Contohnya awak nak buatkan background dia. Ya, nak buat background, nanti dia automatic akan apply kepada semua slide yang ada. Okay, contohnya awak boleh nak buat background, awak boleh pergi dekat background style ni. Okay, awak boleh pilih warna yang disediakan lah. Ya, boleh, tapi warna yang disediakan ni sikit. So awak boleh pergi kat format background ni. Okay, dia akan keluar kat bahagian tepi ni ya. Dia ada solid fill. Awak nak guna solid fill pun boleh. Pilihlah warna yang awak nak. Contohnya awak nak buat warna kuning. Ini adalah dia tukar jadi warna kuning. Okay, kalau awak tak nak guna solid fill, awak boleh guna gradient fill. Gradient fill ni maknanya warna dia ada tone lah. Daripada putih jadi biru. Ni adalah tone. Contohnya saya nak tukarkan warna ni. Saya nak tukar jadi warna oren ya. Saya tukar jadi warna oren. So dia jadi tone warna macam ni. Okay, faham tak macam mana saya buat background ni tadi? Faham sir. Okay, so bila dah ada background, okay, ni baru ada color. Contohnya ya, kalau awak nak tambah design lain. Okay, contohnya nak tambah design lain. Awak boleh pergi dekat atas ni, pergi dekat insert ni. Awak boleh letak shape. Contohnya saya nak letak shape 4 segi kat atas ni ya. So saya buat je 4 segi kat atas ni. Okay, so dah jadi. So kalau awak tengok dekat setiap slide nanti dia akan jadi sama. Dia akan jadi sama je. Okay, so ini contoh ya, awak boleh buat ikut kreatif awak lah. Okay, contoh seterusnya kalau awak nak masukkan gambar. Boleh pergi kat insert, picture. Okay, awak boleh pilih gambar daripada komputer awak lah. Okay, contohnya saya masukkan gambar logo JSTC. Okay, ni adalah gambar logo JSTC. Saya resize dia. Okay, saya letak kat sini. So nanti dekat setiap slide awak, dia dah
custom jadi macam ni lah. Ada gambar logo JCC kat atas tu. Okay, ini baru untuk design lah. Okay, selain tu awak boleh pergi dekat tulisan ni. Awak boleh pergi kat tulisan ni. So, awak boleh setting. Contohnya, awak nak setting supaya semua tajuk dia diboldkan. Tulisan tu diboldkan. So, awak boleh tekan kat bold ni. So, nanti automatik bila awak tekan slide baru, tajuk tu semua jadi bold. So, awak tak perlu setiap kali awak nak pergi ke new slide, awak nak kena boldkan tulisan, awak nak kena tukar tulisan. Awak boleh terus setting. Contohnya untuk tajuk ni awak nak guna tulisan Arial Black. So awak terus setting Arial Black. So lepas ni automatik semua tulisan akan guna Arial Black untuk tajuk. Okay. So nampak lebih seragam lah. Jadi nampak profesional ya. Nampak lebih profesional. Lepas tu awak nak setting tajuk tu ke tengah. So awak boleh tekan center. So nanti semua tajuk akan center dekat tengah. So awak tak perlu setting satu persatu. Okay, seterusnya itu untuk tajuk. Untuk isi penting pula, awak boleh setting juga. Okay, contohnya untuk isi penting ni awak nak guna font size 28. Awak nak guna tulisan dia, contohnya Calibri ni lah. Guna tulisan Calibri. Okay, so dah setting. Okay. Seterusnya, kalau awak nak masukkan muka surat, nak masukkan page. Awak klik kat sini. Awak pergi dekat insert, nanti dia akan keluar kat sini slide number. Tekan slide number ni. Okay, awak boleh pilih. Awak nak slide number dengan footer contohnya. Slide master dengan footer. Tarikh tak payah. Kalau nak masukkan tarikh pun boleh, tak ada masalah. So apply to all. Okay, so nanti dah akan automatic ada slide number. Lepas tu footer ni awak boleh tulis. Contohnya awak nak tulis nama subjek awak. Apa nama subjek ni? Dia punya kod dia. Amirul Daniel. Ya, saya sir. Apa nama subjek awak ni? Kod dia? Tak pasti ya sir. Tak pasti. Okay, saya letak je lah MPU 2412 contoh. Saya letak kat situ. Amirul Daniel faham tak saya terangkan? Faham. 4013. CIG 4013. CIG 4013. Ni contoh contohnya. So nanti dekat slide awak, automatik dekat setiap slide dia akan keluar tajuk tu dekat footer dia, dekat bahagian bawah tu. Ini contoh lah. Terpulang ke awak lah. Okay, dekat sini ini adalah dia punya nombor slide. Okay, nombor slide tu kalau awak nak letak warna hitam, bagi dia pekat sikit. Nak besarkan ke boleh. 14. So bila awak dah siap setting, dah siap setting ni, awak boleh pergi ke slide master balik. Awak boleh close. Okay, lepas tu awak boleh lah mulakan kerja awak. Contohnya tajuk dia adalah ni LI lah. Okay, lepas tu awak pilih je. Kalau awak tekan new slide ni, tengok automatik semua dah ada. Dia punya automatik semua dah ada background semualah. Okay, contohnya saya ambil title and content. So awak boleh isilah pengenalan. Pengenalan. Okay, so kalau awak tengok footer dia, alamak footer dia tak berubah. Footer tadi silap Okay, saya pergi kat view balik. Slide master. Saya tekan kat footer ni. Insert. Okay, footer tu awak kena tulis kat sini. CIG 2, berapa tadi Farid? 4013. 4013. 4013. Footer tu tulis kat sini Footer dia CIG 4013. Betul apply to all. Okay, lepas tu nanti dia akan automatic keluar lah. Okay, close slide master. So tengok kat bawah ni semua dah ada dia punya footer dia. Lepas tu nombor slide pun dah ada kat tepi ni. So tak perlu susah lah. Nanti tak adalah awak setiap kali nak awak pergi dekat new slide, nak buat slide baru je, awak nak kena centerkan tulisan ni lah, awak nak tukar dia lah. So bila awak guna slide master ni, dia awak dah tak perlu banyak kerja dah. Awak setting awal-awal, sebelum awak start buat slide, awak buat slide master ni dulu. Awak design dulu background dia. Jangan nanti bila awak dah siap buat, baru nak fikir background dia lah apalah. Awak buat awal-awal, settlekan hari ni,
So bila-bila nanti dah terus tinggal masukkan isi yang awak nak, projek awak tu lah. Siapkan dulu dia punya slide master ni. Okay, selain daripada tu, kalau awak nak setting dia punya transition pun boleh slide master ni. Okay, contohnya awak nak setting dia punya slide transition. Transition ni, awak boleh terus setting. Contohnya nak guna yang ini. So automatic lepas ni semua slide awak akan guna transition yang sama lah. Tak perlu banyak pun, transition guna satu pun dah okey. Okay, boleh faham tak mengenai slide master ni? Faham sir? Faham ya? Okay, seterusnya adalah memasukkan image, gambar dan klip video. So awak boleh tekan kat insert Tekan kat insert, ada picture, video dengan audio. So awak boleh masukkan lah. Contohnya tadi kat sini, pergi kat insert. Contohnya awak nak masukkan picture, tekan sini lah. Ini adalah untuk masukkan picture. Kalau nak masukkan video pun boleh, dekat sini. Untuk masukkan video. So pilihlah video untuk awak masukkan dekat dalam slide awak. Okay, seterusnya adalah slide transition. Okay, slide transition ni tadi kita dah setting dekat master slide tadi. Slide transition ni maknanya kalau kita nak tukar slide tu, macam mana cara dia nak bertukar tu. Sama ada dia nak masuk daripada bawah ke, ataupun dia nak macam bars ke, macam bar, dia muncul macam bar tu kan. Terpulanglah mana yang awak rasa awak nak guna. Okay, seterusnya animation. Animation ni adalah untuk masukkan isi satu persatu. Sebagai contoh, saya ambil yang ini. Okay, so kalau awak nak masukkan animation, contohnya awak highlight kat sini So pergi dekat animation. Contohnya awak nak masukkan tulisan ni secara float in. Tekan lah. Okay, lepas tu masukkan isi-isi bawah ni secara satu persatu. Jangan masukkan sekali banyak. Contohnya saya ambil daripada random bars ni Okay, random bar. Okay, yang ni pun sama. Saya guna random bar. Jangan guna banyak sangat. Jangan pilih yang first ni random bar. Yang kedua awak ambil wheel. Yang ketiga awak ambil shape. So nanti jadi kelang kabut lah slide awak. So pilih yang sama je, random bar juga. Okay, yang ketiga ni guna random bar juga. So nanti bila awak tekan slideshow, okay, dia akan keluar satu persatu macam ni lah. Nampak tak? Dia keluar satu persatu. Nampak sir? So awak kena macam tu. Jangan awak tekan slide dia keluar semua isi sekaligus. Nanti awak sibuk nak membaca, orang lain pun sibuk nak membaca, jadi tak ada siapa yang fokus lah. Okay, awak guna animation guna satu jenis je, jangan guna banyak jenis. Okay, seterusnya yang terakhir adalah slideshow. Masa awak nak present nanti, awak kena tekan slideshow bawah ni. Jangan awak present macam ni je. Awak tekan ke bawah ke atas. Sebab nanti bila awak present macam ni, apa animation yang awak gunakan dia tak akan keluar. So kalau nak bagi animation tu semua keluar, kena tekan slideshow kat bawah ni. Kat bawah sekali ni ada slideshow sebelah kanan. So tekan slideshow masa nak present nanti. Okay, ada